Kenapa kalau kita cakap tentang orang yang single ni, Uyaina, kadang-kadang orang akan cakap orang yang single ni kerana dia ni terlalu memilih. Betul, selalunya dikaitkan begitu. Ini yang kita nak kaitkan tentang topik kita hari ini. Adakah orang yang belum lagi mendirikan rumah tangga ini seringkali dikaitkan dengan pilihan antara cinta ataupun duit? Tapi kalau Yana? Kalau Yana tak boleh ke nak dua-dua? Kita nak cinta, kita juga nak duit. Bersalahkah kalau mahukan keduanya? Coba tanya saya pula. Kalau awak? Kena seiring. Okey. Ini yang kita nak kongsikan topik kita pada hari ini bersama dengan 3 orang tetamu kita di studio 4 sebenarnya. Semua bunga seekor kumbang hari ini. Okey, kalau boleh saya kenalkan dahulu di sebelah saya ini yang mana sejak 2 minggu lalu tularlah tentang pilihan antara cinta ataupun duit. Awak pilih? Kita dah tahu jawapan dia. Ketika itu. Cinta. Kalau sekarang? Sekarang masih lagi cinta. Masih lagi cinta. Okey, kita bersama dengan Farah Fauzana. Apa khabar Farah? Alhamdulillah meriah Oi, tak sama-sama. Rasa macam nak masuk je jadi maaf, kita ada 3 pengacara dan 2 tamu. Package. Kalau dekat wanita hari ini kita ada Abang Long kawasan. Kita ada Kak Long kawasan. Okey. Dan kita juga bersama dengan Nur Fazila Fakari. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, ni gang ni, 3 orang ni gang. Baru Dan gang. Masih single Masih single. Tapi single ni dia ada banyak kategori tau. Dia ada single ready to mingle, single but not available, single ongoing dating. Itu dia tadi. Contoh. Farah Fauzana bukan nama sebenar awak kan? Single and ready to mingle. I like that. Okey, kalau kita nak. Kalau Fazila single ready to mingle. Kalau Hidayah? Saya single and available. Masih mencari. Salah jap. Okey. Tak ada. Fiza tak boleh. Fiza dia semua yang di atas. Awak mana boleh jawab untuk saya? Okey, dan kita bersama dengan seekor kumbang pada hari ini, Cik Syaiful Bahari Othman selaku penulis motivasi yang asing di studio wanita hari ini. Apa khabar Cik Syaiful? Alhamdulillah sihat seadanya. Pertama kali dalam hidup saya ditemani oleh 2, 4, 5. 5 wanita. Berdebar tak? Dia nak kata dengan Abang Long macam terancam jugalah. Mula-mula nak pesan sikitlah. Hati-hati ya Cik Syaiful. InsyaAllah. Saya kira walaupun di studio ini Cik Syaiful bersama dengan 5 orang wanita, ada 4 orang yang single, seorang pernah berkahwin. Tapi saya kira di dalam studio ini dan juga yang sedang menonton ketika ini yang mungkin merasai pengalaman sama. Kita gelak-gelak juga. Tapi ini antara saya kira perkara yang seringkali dibincangkan. Sampai kadang-kadang wanita-wanita single ni tanya mereka kan malas nak keluar, malas nak pergi kenduri, malas nak jumpa saudara mara. Rajin. Ada sesetengah Setengah ya. Sebab kadang-kadang ada soalan-soalan yang tak mampu untuk dijawab. Okey. Tapi sebelum kita nak pergi kepada situasi yang itu pula, topik kita ini adalah cinta ataupun duit. Cinta dengan duit ni, kalau seorang wanita ditanya soalan sebegini dan wanita itu menjawab antara pilihannya, dia menjawab jawapannya duit, wanita ini akan dikategorikan sebagai wanita yang mata duitan. Betul. Okey. Jadi sebagai pembuka tirai perbincangan kita hari ini, apa yang nak dikongsikan oleh Cik Syaiful? Salah ke kalau seorang wanita itu memilih duit dalam hubungan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton di rumah dan juga kepada yang berada di studio. Ada 2, 4, 6, 8, 10 mata yang sedang memandang kepada saya di atas satu soalan yang saya tak boleh salah jawab. Okey. Baik, antara duit dan juga cinta, topik kita pada hari ini. Dan topik ini biasanya sinonimnya adalah topik yang selalu diutarakan ataupun diberikan kepada wanita. Seolah seperti duit dan juga cinta tu tidak ada pada sang lelaki. Kan? So baik. Bukan saya mengampu wanita disebabkan ini wanita hari ini. Tapi saya cuba tetapi saya cuba menceritakan dan membawa topik ini untuk kita perhalusi dan kita bincangkan bersama-sama. Baik, saya bawa satu senario ataupun 2 senario. Bang, saya gembira hidup dengan awak walaupun awak gaji tak besar. Tapi awak ada cukup masa untuk saya. Saya bahagia. Okey, baik. Situasi yang kedua, sang isteri mengatakan bahawa, bang, terima kasih sebab menghadiahkan saya banglo yang besar ini untuk keselesaan saya dan anak-anak. Berarti kebahagiaan yang nombor 2. So, 2 situasi yang berbeza. Berarti dimainkan oleh 2 individu yang melalui perbezaan yang dia perolehi. Ada yang bahagia kerana waktu, masa yang pasangan itu berikan kepada diri dia. Walaupun mungkin biasa-biasa kehidupannya, tetapi masa tersebut yang menyebabkan dia rasa bahagia. Ada juga pasangan yang merasakan bahawa
keselesaan, iaitu rumah yang besar yang saya rasa semua menjadi impian bagi setiap orang. Yang kata lelaki pun tak mengimpikan, sebenarnya semua mengimpikan. Bila diperolehi, diberikan kepada dirinya, dia merasakan bahagia pada ketika itu. Okay, baik. Kita, kata si Fiza tadi, kita tidak boleh meletakkan ataupun melabelkan sekiranya seseorang wanita itu semata-mata memilih duit, dia akan bahagia. Ataupun seseorang wanita itu memilih cinta, dia akan bahagia. Sebab kenapa? So, hal ini Tuhan menciptakan manusia itu menerima kadar cinta dan bahagia itu berbeza-beza. Betul. Jadi itu tidak kita cipta, kan? Yes, betul. Maka di sinilah betul orang kata, kalau nak cinta mesti beli dengan duit. Ya ke? Kan? So dengan duit kita membeli sesuatu, kita berikan kepada seseorang yang kita sayangi, maka di situ terpaminlah ataupun terilhamlah rasa cinta. Okey. Tetapi dalam pada masa yang sama, ada seseorang yang dia mencintai seseorang bukan kerana duit dan sebagainya, tetapi kerana pengorbanan, kerana perhatian. So nampak tak situasi tersebut? Kita lock perhatian tu. Yes, perhatian lock tu. retweet 66 kali. Betul. Jadi setiap orang ada definisi bahagia dia betul. sendiri. Mungkin Betul. orang dengan masa, ada orang dengan perhatian, kewangan, ada orang dengan perhatian dan sebagainya. Betul. Dan sebelum saya tanya kepada all the single ladies, saya nak baca dulu komen oleh rakan kita di Facebook, oleh Mar WKN. Dia kata, cinta tanpa duit, cinta akan lari. Duit tanpa cinta, single lah selamanya. Macam duit tanpa cinta? Duit tanpa cinta, single lah selamanya. Aduh. So, kalau ada duit tapi tak ada cinta, single forever. Okey, baik. Soalan ni nak tanya kepada Kak Farah. Okey, silakan. Rezeki kita. Kalau ditanya cinta ataupun duit, jawapannya adalah Sekarang. Cintalah. okey. Dan Awak ada kali ulang sekarang, kan? dan di depan tu tahu sekarang. Kan ada sekarang kat depan tu. Jadi, Yana nak tanya, adakah jawapan cinta atau duit ini bergantung kepada fasa hidup seseorang itu? I believe benda tu akan berlaku kepada semua orang. Dan saya ingatkan benda tu tidak. Atau it's only me lah. Tapi bila kita dah berjumpa dengan kawan-kawan yang saya single ini, then we realise benda tu dia bukan dibuat tapi dia berlaku secara menjadi. Mungkin fasa setengah orang tu dia ketika dia 20, 30 ataupun memasuki 40. Tapi setengah tu dia dalam masa 20-an dia dah bertukar banyak kali. Dia dan benda tu untuk saya pula bila mengenai sebut pasal cinta tu is very subjective. Betul. When I say about cinta, memang of course lah semua orang bila wanita single sebut pasal cinta is all about being with a man. But at that particular moment bila fasa sebut pasal cinta is love. Cinta dengan your loved one, my family, my friends, apa yang saya buat. So that's why I say I pilih cinta. Kalau you suruh I kerja sekarang, ada job, that mengambil masa seharian, walaupun dia bagi bayaran banyak, I takkan buat. Okey. Because I akan jaga I punya time tu with my loved one. Saya faham apa yang Ketika ini. Saya faham apa yang Farah katakan ini. Maksudnya cinta ini bukan saja definisinya menjurus kepada pasangan hidup, tapi cinta masa yang kita luangkan bersama dengan ahli keluarga kita, rakan-rakan. Saya setuju. Yang ini saya sangat-sangat setuju. Kerana saya pun macam Farah. Saya mengambil ruang, tidak ada ruang kekosongan atau kesunyian tu, kerana masa tu diisikan dengan apa yang saya inginkan. Okey, baik, cuk. Sikit lagi. Seterusnya. Itu waktu ini, tapi pernah tak suatu masa dahulu berbeza? Berbeza. It's all about money. It's all about money. It's all about money. Okay. I have to be jujur lah. Kenapa saya kata it's all about money? Bukan sebab saya mencari duit tu, tetapi sebab saya fikir dengan tenaga, dengan usia muda, kerja selagi boleh. Sebab nanti saya dah kerja, saya dah kumpul dengan wang yang saya ada itu, saya nak relax dengan orang yang saya cinta. Macam itu. Di usia muda. Itu topik lain. Okey, kita nak tanya kepada Fadilah Hidayah tadi, maaf. Fazila. Okey, Fazila. Kita bercakap tentang cinta ataupun duit. Okey, ini kita cakap tentang cinta kepada pasangan. Okey. Di usia yang sebegini kan, soalan-soalan bila nak mendirikan rumah tangga, tak teringin kena ada anak, nanti kau dah tua siapa nak jaga dan sebagainya. Itu soalan biasa, betul? Bukan soalan secara konvensional. Normal yang biasa pun kita ada. terima. Okey, bagaimana anda menerima keadaan ini sebenarnya? Okey, sebenarnya saya try to be positive sebab kita tahu sebab kadang-kadang kita punya ahli keluarga ataupun masyarakat dia nak
try buat repo dengan kita tapi dia tak tahu dekat mana dia nak start. Introduction. So mukadimah. So ice breaking dia tu memang dengan common question. So kadang-kadang kita respect dengan dia punya cara untuk dia intro secara profesional lah. Tapi somehow saya boleh katakan sometimes dia akan menusuk ke dalam juga. Sebab benda tu kita kata sebab memang kita punya struggle kita adalah dalam stage ni adalah satu financial dan lagi satu adalah cinta. So basically benda tu sometimes saya cakap personally saya boleh handle, sometimes saya akan sedih juga tergelincir jugalah. Tergelincir. Dia ada tiba-tiba tu. Yes. Faham. Tiba-tiba. Dan lagu tema. Dan momen tiba-tiba ni adalah apabila kita teringat dan terfikir apa orang pernah cakap dekat kita. Betul. So, to be honest, untuk orang umur macam kita ni, tipu kalau kita tak try untuk masuk ke dalam relationship. We try and error. Tipu lah kan. And untuk baca pandang kamera cakap tipu lah. Aku tak try. Pandang kamera. Tipu kita lah. cakap pada Kak Jen. So we try and error. So bila we try and error, sometimes dia bila gagal dia menyebabkan kita rasa sakit hati. Lepas tu dan dalam masa yang sama dia ada trauma. Malas. Dan trauma dan benda tu accumulated. So bila ditambah dengan masyarakat punya persoalan-persoalan bila nak kahwin and memilih all this common question, so dia menyebabkan kita lagi hurt. So tu yang tapi bila kita at the point yang kita very strong kita boleh handle. Tapi bila dalam memang kita weak dan kita try to mingle with the society, then time tu kita akan collapse jugalah. Okey, tapi nak tanya kepada Hidayah. Kalau orang tanya soalan ni bila nak kahwin, apa jawapan awak? Bila orang tanya saya bila nak kahwin. Awak ni memilih ke? Satu perkataan yang selalu saya dapat, awak ni memilih sangat. Ya. Actually saya tak memilih. Memilih tu is subjektif. Macam saya, of course lah, saya dalam umur macam ni, saya akan memilih orang yang seorang lelaki yang bertanggungjawab, yang ada orang kata keuangan yang dah agak stable. Itu yang kita pentingkan. Kita tak memilih, kita pun sedar diri. Tidaklah kita memilih Zul Arifin ke yang kaya-kaya ke. Tidak. Zul Arifin. Dulu Remy Ishak tapi dah kahwin. Faham awak. Faham. Awak teruskan. Kita tidaklah memilih sampai ke tahap itu. Kita memilih. Tetapi bila orang tanya bila nak kahwin, actually saya tak ada jawapan. Sebab kita mencuba. Dalam orang tak tahu, kita mencuba berkenalan, mencari jodoh. Tapi Allah kata tak bagi lagi. Kita sampai terduduk. Allah, kenapa aku masih tak jumpa? Kenapa masih sekedar jalan bila aku berkenalan dengan seorang lelaki? So, bila orang bertanya, family, kawan-kawan, and then saya memang tak ada jawapan. Saya nak kahwin, tapi Allah belum lagi berikan saya perkahwinan tu. Okey. Baik, tapi kan sedikit Hidayah. Kalau ditanya sekarang antara cinta dan duit, Hidayah pilih yang mana? Sebenarnya ia adalah benda yang seiring yang saya perlukan. Ya, betul. Saya cinta dan duit itu benda yang kena berjalan seiring. Sebabnya kita tak boleh hidup dengan cinta sahaja tanpa duit. Betul. Kita tak boleh hidup dengan duit sahaja tanpa cinta. Betul. So that's why lah sekarang ni apa yang saya boleh cakap, saya memerlukan kedua-duanya. Duit bukan bermaksud saya memerlukan kekayaan, kemewahan, bukan. Cukup sekadar orang kata cukup makan, cukup pakai, cukup dengan kehidupan stability kita. Stability tu tadi. Ya, betul, stability. And then cinta tu kita nak seorang lelaki yang datang dekat kita yang jujur, ikhlas nak menerima kita untuk melayari bahtera perkahwinan sehingga ke akhir hayat. Okey, kita mendengar apa yang Hidayah, Fazilah dan juga Farah katakan ini sebab kita ini bercakap dalam konteks kita wanita yang dah pun berusia di lebih 30-an. Kita mungkin dah ada karier yang lebih stabil. Kita sendiri sebagai wanita, kita pun dah ada visi kita dah tahu apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nak cari pasangan, mungkin kita perlukan yang seiring itu, stability itu. Tapi Cik Saiful, mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kata orang, tak apalah, cinta tu dah cukup. Tak perlu adanya kestabilan dalam kewangan. Ini saya nak kongsikan antara yang baru dikongsikan di Dada Akhbar hari ini. Ini tentang seorang wanita ini. Suami halau isteri keluar rumah gara-gara kena bayar makan di kedai. Wanita ini derita emosi, takut nak beritahu mak ayah sudah bercerai. Ceritanya senang saja kerana suami itu merasakan bahawa menjadi satu bebanan kepada dirinya apabila isteri ini bekerja, tak sempat nak masak, dia kena bayar makan isteri dekat luar. Ini konteksnya duit. Kata kuncinya duit. Nafkah. Kalau kita cakap tentang kita pilih tak perlu yang berduit, kita kena harus akur bahawa nafkah itu merupakan tanggungjawab wajib seorang suami. Masih lagi perlu diberikan. Ya. Jadi bagaimana kita nak melihat kepada konteks sebegini dalam kehidupan sebegini hari ini khususnya, perkara ini perlu berjalan seiring.
Okey, terima kasih. Soalan yang panjang. Tapi baguslah, saya suka soalan tu. Cuma jangan mendatangkan satu ketakutan kepada yang ada di hadapan saya. Tak. Kita okey. Mungkin kes yang Okey. dinyatakan oleh Cik Fizah itu merupakan 1 dalam 1000. Kan? So insya-Allah mudah-mudahan ia tidak terjadi kepada diri kita. Baik. Sebelum saya nak pergi lebih jauh lagi, saya nak bawa satu teori Maslow. Semua orang tahu dia ada 5 peringkat. Peringkat yang pertama dia kata manusia ini dia memerlukan asas, kesempurnaan asas dalam kehidupan dia. Dia foundation yang paling bawah, yang paling besar. Asas tu seperti makanan, minuman dan juga tidur dan kerehatan dan sebagainya. So bila sempurna yang bawah ini, barulah dia akan pergi kepada yang kedua. Step yang kedua apa dia? Dia memerlukan ketenangan dan kedamaian. So that means maksudnya apa? Bila seseorang insan ataupun manusia tersebut dia menerima ataupun mendapat rasa kepuasan dalam asas tersebut, maka dia akan pergi ketenangan. Dan selepas ketenangan, yang ketiga barulah dia pergi kepada kasih sayang dan cinta. So nampak kasih sayang dan cinta. Okay. So apa yang saya nak kaitkan, relatekan dengan apa yang khususnya lah Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW telah ajar, telah didik kita sebagai manusia. Yang sebenarnya apabila manusia ini Tuhan uji dia berlainan peringkat. Ada orang yang Tuhan uji dia pada peringkat yang ketiga, iaitu dia tidak dapat kesempurnaan pada tahap yang ketiga itu, iaitu cinta dan juga kasih sayang yang didambarkan, yang diharapkan. Tetapi ada orang yang Tuhan bagi dia kasih sayang dan cinta tersebut, tetapi dia tidak memperoleh secukupnya yang asas di bawah. Baik. Maka dia juga mendatangkan kesengsaraan kepada individu tersebut. Hal yang demikian, maka Nabi SAW telah mengajar kita dengan sifat apa? Sifat qanaah. Seperti mana yang sahabat saya katakan tadi, iaitu mencukupi, belajar untuk bersyukur, belajar untuk menerima apa yang kita peroleh tersebut. Dan yang paling penting, jangan meminta sesuatu yang lebih daripada apa yang mampu diberikan oleh pasangan. Okey. Kita suka apa yang Cik Saiful katakan tadi. Tapi kalau kita berbalik kepada apa yang kita bacakan tadi akhbar tadi, kita berbalik kepada soal tanggungjawab. Ya, betul. Okey, bagaimana kita nak memberi pemahaman bahawa kalau seorang wanita itu bercakap tentang isu duit ini, wanita itu akan dikategorikan sebagai wanita yang memilih, materialistik dan sebagainya. Tetapi namun kita harus jelas di sini bahawa tanggungjawab tidak berlebihan. Maksudnya isteri tak berkemampuan, balik kerja lewat dan sebagainya, sesekali apabila suami yang harus bayar, dikategorikan sebegini. Okay, terima kasih. Saya tak sempat lagi nak pergi situ sebenarnya. Fiza ulang tu, poin tu sangat penting lah. Penting. So, nombor 1, sebelum jadi suami, si lelaki kena faham tanggungjawab. Itu yang saya nak tekankan dekat sini. Sebab apa? Ramai dekat luar sana, suami-suami yang mengabaikan tanggungjawab dengan alasan gaji isteri lebih besar daripada gaji aku. She's wrong. Salah. Gaji isteri adalah untuk isteri. Gaji suami adalah untuk isteri. So, yang itu kena faham. So, betapa cantiknya didikan dan juga tarbiyah di dalam Islam itu sendirilah khususnya. Ya. So, yang menjadi konflik ini adalah apabila sang suami merasakan terbeban untuk memelihara ataupun untuk menjaga seorang wanita. Kenapa? Yang ini yang kita kena bincang dan kita nyatakan. Sebab apa? Mungkin waktu menerima tersebut hanya kerana cinta semata-mata. Tetapi tidak disupport, tidak didukung di belakangnya dengan ilmu-ilmu keagamaan dan sebagainya. Maka seperti sahabat saya katakan tadi, kalau semata-mata perkahwinan itu kerana cinta, hati-hati. Kerana cinta itu akan hilang apabila hilangnya rasa hormat dan rasa kecewa yang menjelma setiap hari. Maka cinta itu akan pudar. Dan tambahan sikit daripada apa yang Fiza kongsikan tadi tu kan, apa yang dipetik kan, dia kata puncanya disebabkan saya jadi bebanan yang perlu ditanggung makan. Tapi perbelanjaan dapur, kelengkapan diri, perhiasan, kereta dan minyak saya tanggung sendiri. Itu yang saya katakan tadi, 1 dalam 1000. Betul. Jadi kalau dah tanggungjawab yang sepatutnya ini dah terjatuh dalam nafkah, masih lagi dipersoalkan. Jadi janganlah tertanya-tanya kenapa ada wanita yang mempersoalkan sama ada cinta ataupun duit dan memilih duit akhirnya. Okey.